Yang kedua, aqlun rajah, akal bijak penyempurna. Ini alat yang kedua dalam menuntut ilmu ni, kena ada akal yang bijak. Ini syarat dia. Dan setiap orang ni ada akal yang telah disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Semua orang ada akal dia. Cuma melihat kepada kesediaan dan juga sejauh mana penggunaan akal tersebut digunakan oleh orang tadi. Ada akal yang disebut sebagai aklun wahbi. Bukan wahabi, wahbi. Akal wahabi tak boleh pakai tu. Aklun wahbi. Wahbi maksud dia pada anugerah daripada Allah. Ini orang ni bijak, beranak-beranak dia dah akal tu, dah bijak dah. Budak ni cerdik dah daripada awal lagi. Maksudnya kita tengok dia punya perbuatan dia waktu kecil, apa yang dia lakukan, cepat tangkap ketika mana dengar orang cakap, kemudian boleh pula untuk dia lakukan perkara yang orang besar pun mungkin tak boleh lakukan. Maka kita tahu kata ini budak yang telah dianugerahkan dengan kebijaksanaan. Dipanggil aklun wahbi dipanggil. Yang kedua dipanggil aklun kasbi. Aklun kasbi. Akal kasbi ni, akal dia kemungkinan tidaklah macam budak-budak yang genius tu, tapi disebabkan kerana mumarasah, penggunaan akal tadi digunakan dengan baik, dididik dengan elok, kemudian diturutkan dengan diletakkan dengan turutan yang benar dalam pengajian, maka akhirnya akalnya tadi tersusun dengan baik. Nampak? Maka itu dipanggil aklun kasbi. Bukan semua orang dikurniakan oleh Allah dengan aklun wahbi. Bukan semua orang genius. Tapi Allah Ta'ala berikan kepada mereka ni dengan kemampuan untuk mereka nak atur akal yang telah Allah Ta'ala letakkan tadi. Folder-folder dalam akal tadi dia boleh untuk susun dengan baik. Semua tu dengan apa? Dengan anugerah daripada Allah Ta'ala. Al-Imam Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu, murid kepada Al-Imam Syafi'i, kata beliau, saya orang yang lambat faham. Imam Rabi' sendiri sebut ni, ini Imam Rabi' ni bukan biasa-biasa ni. Imam Rabi' Al-Muradi. Imam Rabi' Muradi salah seorang daripada periwayat Al-Imam Syafi'i. Yang menulis kitab Ar-Risalah adalah Al-Imam Rabi'. Ini murid Imam Syafi'i yang Imam Syafi'i sayang. Kata beliau, waktu mula mengaji saya tak faham. Tambah Imam Syafi'i cakap. Sebab tu kata Al-Imam Al-Buwaiti rahimahullahu ta'ala dan juga Al-Imam Al-Muzani. Imam Muzani pernah kata apa? Imam Muzani kata, Imam Syafi'i waktu mula-mula sampai ke Mesir, ahli Mesir tak faham dia cakap apa. Pada cakap Arab. Imam Syafi'i orang Arab, orang Mesir orang Arab. Tapi orang Mesir tak faham Imam Syafi'i cakap apa. Dan terpaksa Imam Syafi'i turunkan bahasa dia sehingga difahami oleh masyarakat. Maknanya bahasa dia tinggi sungguh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Batu siapa yang baca kitab Risalah Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Muzani kata, aku membaca Risalah sebanyak 500 kali, dan 500 kali tersebut kesemuanya ilmu yang berbeza aku dapatkan. 500 kali baca, 500 kali ilmu yang lain-lain aku dapat. Macam mana? Maknanya setiap kali bacaan ada irtiqa, ada peningkatan. Setiap kali bacaan dia makin mendalam. Lepas tu kalau tuan-tuan baca buku How to Read a Book karangan Charles Van Der Rock dengan Mortimer J. Adler, ada buku dia tulis How to Read a Book. Saya pernah tanya dekat Popular, ada tak buku How to Read a Book? Dia kata buku kanak-kanak kah? Elok, saya kata buku kanak-kanak. Buku How to Read a Book ni buku yang dikarang oleh dua orang profesor, Mortimer J. Adler dengan Charles Van Der Rock. Ada terjemahan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu pun ada terjemahan, tapi ringkas, tak sedap baca. Hal bahasa Arab sedap kerana dia terjemah semua yang dalam bahasa Arab. Saya nak baca bahasa Inggeris boleh jugalah, tapi 10 muka surat pertama baca, lepas tu lupa dia sebut apa tu. Kena baca balik, dah kali tak habis kita. Kena baca hak Arab punya, hak Arab sedap lah sebab kita faham Arab. Jadi dalam kitab Charles Van Der Rock dengan Mortimer J. Adler, dia kata dia nak bawa keluar buku tu, dia dah baca habis dalam perpustakaan Columbia University. Satu perpustakaan tu ada lebih kurang dalam 90,000 judul kitab. Judul, bukannya buah. 90,000 judul kitab. Jadi kalau satu kitab ada 2 jilid, maka tu baru satu kitab. Ada 90,000 ataupun 60,000 buah kitab judul yang ada di dalam Columbia University. Kata beliau, saya dah baca semua dah. Hasil pembacaan semua tu keluar kitab ni, How to Read a Book. Macam mana nak baca buku dalam bentuk bahasa Inggeris punya, macam orang putih macam mana dia pandang nak baca buku, macam mana dia ajak cara nak baca buku. Dia kata baca buku ni dia ada 3 peringkat. Yang pertama dia kata ada peringkat dipanggil peringkat sathi, dia panggil baca sathi saja. Sathi ni maksud dia apa dia? Dia baca hanya layang-layang atas saja.
Baca saja, baca. Ini yang panggil daurah tu. Dia macam daurah, bacaan atas saja. Yang kedua dipanggil bacaan dengan al-umq, qalil, baca sikit dalam. Dia baca dan dia tengok sikit, oh kenapa dia sebut macam ni. Dan ini dilakukan oleh para masyayikh. Penulisan syarah matan bagi para ulama itu dipanggil bacaan secara satahi. Nak bagi kita faham secara gambaran umum bagi satu ilmu tersebut. Ulama kita dah buat lama dah, sebelum Charles Van Deran dengan Mortimer J. Adler tulis. Ulama kita dah dulu lagi. Kemudian dia panggil bacaan secara mendalam sedikit. Itu akan keluar syarah. Syarah itu adalah bacaan secara mendalam sedikit. Jadi kita akan tengok kenapa pengarang sebut macam ni, kenapa dia tak guna perkataan ni. Bacaan ketiga dia panggil bacaan al-umq, dan juga ada sekali lagi dengan kritikan. Itu dipanggil hawashi. Dalam bahasa kita, bahasa turas, dia panggil hawashi. Hawashi apa dia? Dikeluarkan hasyiah bagi kita. Dia bukan hanya bersetuju dengan pengarang, dia komentar pula apa yang disebut oleh pengarang. Kadang-kadang dia tak setuju pula dengan yang disyarahkan. Dia kata tak, yang tepatnya ini, yang lebih muktamad ini. Yang ini yang dilakukan oleh para ulama, antaranya Al-Imamul Bajuri dalam Hasyiah Bajuri. Dia akan sebut, kata yang disebutkan oleh muhasyi, yang dimaksudkan oleh beliau dalam kitab Hasyiah Bajuri adalah Al-Imam Al-Barmawi radhiyallahu anhu, Syekhul Azhar yang kedua. Syekhul Azhar yang kedua, Imam Barmawi. Imam Barmawi dia ada kitab syarah kepada Fathul Qarib. Dia buat hasyiah, syarah kepada syarah tersebut untuk anak dia, kerana dia kata anak dia minat sungguh dengan Fathul Qarib, maka saya tulis kitab ni untuk anak saya. Tu dia. Ni ulama dulu. Sayang dekat anak, keluarkan kitab. Kita sayang dekat anak, beli handset. Beli handset, beli PlayStation. Lepas tu main dengan anak kan. Lepas tu pak jadi gamers. Tiap duit tiap bulan. Jadi apa ni, ini Imam Al-Barmawi, nah, disebabkan kerana dia tulis untuk anak dia, maka dia mudahkan. Al-Imamul Bajuri radhiyallahu anhu, Syekhul Azhar yang ke berapa puluh, beliau tulis pula hasyiah yang baru, hasyiah Al-Imamul Bajuri, komentar balik apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qasim Al-Ghazi. Kemudian dia akan ta'qib ataupun dia akan komentar pula apa yang disebutkan oleh Imam Al-Birmawi. Jadi kalam Imam Birmawi ini tidak muktamad. Yang muktamadnya ini. Ini dipanggil apa ni? Ini bacaan yang ketiga. Bacaan ketiga ini yang boleh dibuat hanya orang yang telah melalui proses yang mendalam dalam pembacaan. Dan ada pembacaan yang keempat kata ulama. Nah, kata Syekh Hamzah Yusuf hafizahullah ketika beliau diskusikan kitab How to Read a Book, dia kata ada satu lagi bacaan yang Mak Saleh tidak ada, dia kata. Yang kelompok ni tak ada. Apa dia? Bacaan bersanad, kata beliau. Al-isnad minad din. Laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Oh, ajib, dia kata. Dia tambah satu lagi. Dia kata bacaan isnad. Kerana bacaan isnad tidak boleh baca melainkan dengan warisan. Kenapa dibaca dengan baris ni? Kerana waris. Kenapa Quran tidak akan berlaku perubahan? Kerana waris. Jail ilal jail tak akan berubah. Dan ni satu bacaan yang tidak ada dalam Bible. Bible tak ada bacaan isnad. Kerana tu berubah semua. Nah, Matius lain, Luka lain, kaza semua, beza-beza semua. Cetakan ni lain, cetakan ni lain. Quran, mailah cetakan mana pun, bacaan dia sama. Lebih ajaib lagi, Resam Osmani. Lebih ajaib. Resam Osmani dibuang titik, boleh baca dengan semua qiraat. Sebab tu dulu tak ada titik. Buang titik, semua qiraat boleh baca. Yang ni resam yang paling ajaib dalam dunia, kata ulama. Ini tradisi Islam yang agung, yang hebat, yang mana kita sepatutnya berbangga dengan perkara tersebut. Faham tuan-tuan? Akhlun Rajah. Akhlun Rajah ni kata Imam Rabi' radhiyallahu anhu, saya belajar dengan Imam Syafi'i tak faham. Imam Syafi'i satu hari dalam majlis dia mengajar, dia akan tanya kat saya, faham? Imam Rabi' kata tak faham. Ni bagus, anak murid macam ni bagus, bukan buat faham. Oh faham, pada harap tak faham pun. Tak faham bagi tahu tak faham. Imam Syafi'i mengajak lagi. Dia guru, kalau kata dia tanya anak murid tak faham, maka dia akan ulang yang kedua dengan bahasa yang lebih mudah, tidak? Maka dia terang lagi ke Imam Rabi'. Tanya lagi, faham? Imam Rabi' kata tak faham. Dua kali dah. Imam Syafi'i ulang kali yang ketiga pula, meringkaskan lagi, memudahkan lagi perbahasan, bagi lagi misal. Faham? Tak faham. 3 kali. Lepas 3 kali Imam Rabi' kata, saya malu betul. Saya malu pada waktu tersebut.
dengan teman-teman yang lain. Saya takut nanti mereka akan kata saya ni melambatkan proses. Orang nak mengaji lagi ni, kerana saya jadi lambat. Maka akhirnya Imam Rabi' kata apa? Saya berundur perlahan-lahan keluar daripada majlis, keluar terus daripada masjid. Malu, kata dia. Ni kata Imam Rabi'. Habis majlis, Imam Syafi'i keluar daripada masjid. Tengok-tengok Imam Rabi' duduk ada di sebelah masjid. Duduk sedih, tak faham. Ini orang dulu tak faham, mengaji tak faham, sedih. Kita mengaji tak faham, tenang. Okey ya, tak faham ya, okey ya tu. Dia kata mengaji tak faham, sedih tu duduk kat tepi masjid. Imam Syafi'i lalu kata, kenapa? Kata Imam Syafi'i, faham tak tadi yang saya terang 3 kali? Kata Imam Syafi'i. Kata dia, tak, saya tak faham wahai tuan guru, tak faham. Jom. Dia pegang tangan anak murid dia ni, bawa balik rumah. Kata Imam Rabi', di rumah Al-Imam Syafi'i syarah pula kepada saya masalah tadi berapa kali? 40 kali. 40 kali. Kita kalau dalam kelas jadi cikgu, jadi guru, anak murid tak faham 3 kali, masuk kali keempat tu dia maki kali dengan mak pok ni. Awak yang bodoh sangat budak ni. Cakap 3 kali yang boleh syarah, mana boleh syarah lebih-lebih. Kita pun tak tahu nak bagi contoh apa dah. Imam Syafi'i syarah 40 kali. Tuan-tuan bayang 40 kali tu macam mana syarahan beliau. Sebab orang tak akan syarah ulang balik yang pertama. Kalau ulang balik tu tak panggil syarah, tu panggil mengulang. Tak, dia akan bagi contoh lagi, dia akan bagi contoh kedua pula, yang lain pula, bagi contoh lagi yang ketiga, bagi contoh lagi yang keempat, bagi contoh, weh, ni ajaib ni. Ini guru yang ajaib. Guru ajaib melahirkan murid yang ajaib. Akhirnya Imam Rabi' jadi apa? Jadi salah seorang daripada ashabul mazhab dan menjadi salah seorang daripada mujtahid mazhab Al-Imam Syafi'i. Mujtahid, bukan orang biasa, tuan-tuan. Nah, Al-Imam Nawawi yang agung dengan ilmunya tidak sampai peringkatnya Imam Rabi'. Tak sampai. Tu Imam Nawawi yang kita ma'ruf beliau. Al-Imam Suyuti yang ma'ruf dengan ilmunya, walaupun Imam Nawawi mengakui bahawa beliau mujtahid mutlak yang sama peringkatnya dengan Imam Syafi'i, tapi sebagian ulama kata tak, dia tetap juga dengan mazhab Al-Imam Syafi'i. Karena Imam Nawawi, Imam Suyuti mengatakan bahawa saya telah sampai kepada peringkat mujtahid mutlak, ijtihad mutlak, kata beliau. Maksud sama dengan Imam Syafi'i, sama dengan Imam Abu Hanifah, sama dengan Imam Malik. Tapi kata beliau, setiap kali saya istimbat hukum ke semua masail saya tadi, Imam Syafi'i dah keluarkan dah. Tuan-tuan bayangkan, semua masalah dalam agama yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang disebutkan oleh baginda Rasul dalam hadis, ketika Imam Suyuti kata saya istimbatkan hukum, tengok-tengoklah Imam Syafi'i sebut dah. Kalau tak pandangan pertama, pandangan kedua, ketiga, mesti ada Imam Syafi'i sebut dah. Lepas tu kata, macam mana saya nak buat mazhab baru? Melainkan semuanya dia dah sebut dah, ikut saja yang dia sebut. Sebab tu kita kata yang belagak lebih, konon-konon nak ambil terus daripada Al-Quran dan hadis, tak mau pegang dengan mazhab dan sebagainya, ini kita panggil orang yang dia mungkin dia tak tahu diri dia siapa dia. Dia macam orang panggil kambing mabuk ketum, orang panggil, faham? Habis orang tu lah tak faham, dia pun tak tahu menentang apa, tiba-tiba terus nak ambil Quran hadis. Ramai macam tu, baru dengar YouTube 4 kali dah jadi mujtahid mutlak dah. Dia kata dalam hadis tak ada ni, saya dah baca hadis tak jumpa. Serupa dengan dia baca semua kutub hadis tu. Nah, ajaib orang kita ni. Baik, tu aklun rajah. Betul, akal yang bijak ini salah satu alat yang diperlukan bagi murid untuk menuntut ilmu. Nah, itu sebab ada orang yang dipanggil safih. Safih ni bodoh, ni melampau. Nah, ini tak boleh diajar. Nah, safih dipanggil. Yang ni special case. Tak ada orang yang safih. Ada orang yang safih yang disebut dalam kitab fiqh, tapi tu benda jarang. Bukan selalu orang macam tu. Nah, ada orang boleh diajak. Maksudnya kalau dia diajak berkali-kali dia akan faham. Sebab tu guru yang baik, guru yang sabar. Nah, dan murid yang baik adalah murid yang juga sabar dan dia mau. Ada orang dia cerdik tapi dia tak mau. Ada orang tak cerdik tapi dia mau. Yang tak cerdik dan mau insya-Allah jadi. Yang cerdik tapi tak mau tak jadi sampai bila-bila. Boleh tuan-tuan? Saya nanti nak ambil anak murid, saya nak yang pertama yang nak. Dia yang nak, bukan mak ayah dia yang nak. Ni mak ayah mai jumpa, saya ni nak bawa anak saya mai ni. Siapa yang nak ni? Anak ke abang yang nak main ni? Abang yang nak suruh mengaji ke anak tu yang nak mengaji? Tak, anak ni dia tu lah, dia tak apa nak, tapi saya tu minat lah. Lah ni abang duduk di pondok, anak balik, faham?
Patutnya gitu. Saya akan kata macam tu nanti. Mak ayah yang dia main hantar anak, dia yang nak anak dia tu. Anak tak mau pun, saya akan minta dia duduk, anak dia balik. Dia tak boleh balik 4 tahun. Pak tak boleh balik 4 tahun. Anak main-main tiap minggu main lawat pak. Ya. Tu yang sepatutnya. Ni pak duk nak, anak tak mau pun. Tu nak jadi sampai bila? Tak jadi. Otak ni pergi merata. Mana boleh mengaji otak duk pergi merata.